Berkaitan dengan Komeng pun saya amat setuju. Sebab apa yang berlaku tentang Komeng mungkin kita dapat patah balik berkaitan dengan rentetan peristiwa tersebut. Di mana diberitakan pada masa itu dalam pada 25-26 hari bulan Jun yang lalu, di mana seorang peniaga di Kota Baru, seorang bukan Islam, telah pun dikeluarkan kompaun oleh pegawai Majlis Perbandaran Kota Baru kerana memakai pakaian yang tidak manis, tidak mematuhi syarat di bawah pegangan lesen. Apabila kompaun itu dikeluarkan, Komeng telah membuat satu kenyataan bahawa ianya adalah melampau untuk Majlis Perbandaran Kota Baru nak kenakan undang-undang Islam kepada orang-orang bukan Islam, sampai mencabuli hak asasi orang bukan Islam di bawah perlembagaan. Itu yang beliau katakan. Jangan terlampau gairah dalam melaksanakan tugas Majlis Perbandaran Kota Baru. Ini antara ungkapan Komeng. Boleh semak semula. Ada dalam banyak laporan yang dicetak maupun di portal. Soalannya di sini, Komeng sebagai Menteri Kerajaan Tempatan patut tahu bahawa setiap Majlis Perbandaran yang mempunyai tanggungjawab untuk mengeluarkan lesen perniagaan dan trade ni, di bawah undang-undang kecil setiap negeri, mereka mempunyai syarat-syarat yang boleh dikenakan. Dan secara khusus untuk undang-undang kecil Kota Baru, terdapat Seksyen 34, Subsection 2, Subsection B, yang membenarkan Majlis Perbandaran Kota Baru yang mengeluarkan lesen mengenakan syarat berkaitan pakaian. Walhal pakaian di situ ada dua. Untuk orang Muslim kena tutup aurat. Untuk bukan Muslim, pakaian yang yang sesuai dan sopan, bukan tutup aurat. Adakah Komeng semak perkara tersebut? Kalau dia semak, dia tahu kompaun dikeluarkan bukan atas undang-undang syariah. Kompaun dikeluarkan atas kemungkinan syarat pelesenan pakaian yang tidak sopan untuk orang bukan Islam. Kenapakah Komeng kena menyentuh isu agama? Adakah, boleh saya mencelah, Ya. adakah ini bermakna syak saya bahawa Komeng tengah mempolitikkan isu ni dari sudut agama dan kaum, ya, adalah berasas? Ya, lebih daripada itu. I'll come to that point sekejap lagi. Lebih daripada isu mempolitikkan perkara ni, undang-undang tetap undang-undang. Politik semestinya kena duduk di bawah undang-undang diam-diam, jangan bising. Ikut undang-undang. Itu ahli politik pun kena faham. Dan itu masalah negara kita selama ini. Saya akan datang balik kepada isu ni. Tetapi poin dia di sini adalah, kalau Komeng faham undang-undang kerajaan tempatan di setiap Majlis Perbandaran, tak mungkin, terutamanya sebagai menteri, dia keluarkan kenyataan seperti itu. Bagi saya, kenyataan itu dikeluarkan dengan menyalahgunakan kedudukan dia sebagai menteri untuk mengatakan kepada rakyat yang tidak tahu di luar, kononnya Majlis Perbandaran Kota Baru nak laksanakan undang-undang syariah kepada orang bukan Islam. Itu gambaran salah yang diberikan oleh Komeng berkaitan isu ini. Yang lebih buruk lagi, pada 27 hari bulan Jun, difahamkan bapa angkat kepada wanita tersebut telah pun membayar kompaun RM50. Dan beliau juga telah menyatakan jangan diperbesarkan perkara ini kerana beliau telah berbincang dengan pegawai dan beliau faham kenapa undang-undang tersebut wujud. Dan kemudiannya beliau juga mengatakan dia tidak berminat untuk mana-mana parti politik untuk mengambil perkara ini menjadi isu politik. Tapi pada hari ini, sebentar tadi sebelum kita mulakan sesi ini, saya ternampak suatu laporan memetik Komeng mengatakan pada hari ini, kononnya pegawai tinggi majlis kementerian beliau telah pun berhubung dengan ketua pengarah Majlis Perbandaran Kota Baru, dan isu kompaun
telah pun diselesaikan dan kompaun telah dibatalkan. Tak masuk akal. Kompaun sudah dibayar 27 Mei. Ya. Kenapa nak batal perkara yang dah dibayar 27 Mei pada 1 Julai, 27 Jun maaf, pada 1 hari bulan Julai. Itu nombor satu. Nombor dua, apakah hak kerajaan persekutuan untuk mencampuri urusan pihak berkuasa negeri? Ini adalah satu penzahiran campur tangan salah politik oleh kerajaan persekutuan berkaitan dengan apa yang telah pun menjadi bidang kuasa kerajaan negeri. Kalau macam ini caranya, maka bagi saya bukan sahaja yang menyalahgunakan isu agama berkaitan dengan isu kompaun ni, tapi beliau juga menzahirkan cara campur tangan salah dalam urus tadbir negara dan negeri. Perkara yang mereka tidak mempunyai hak, mereka nak masuk campur. Sebenarnya berkaitan isu pakaian dan lesen ni, kalau misal kata ada mana-mana orang di Kelantan, sama ada yang Muslim ataupun yang bukan Muslim, tidak selesa dengan syarat pakaian ini, maka bidang kuasa ataupun pilihan yang mereka ada, mereka boleh mencabar undang-undang itu di mahkamah. Itu caranya. Dan biar mahkamah putuskan adakah Majlis Perbandaran Kota Baru ataupun Dewan Undangan Negeri yang meluluskan undang-undang kecil itu betul mematuhi untuk meluluskan syarat-syarat pemakaian aurat untuk Islam dan pakaian yang sopan untuk bukan Islam. Biar mahkamah tentukan siapakah dia ngakomeng untuk mengambil alih tugas ini. Dahlah tu, batalkan perkara yang sudah diselesaikan. Kalau itu bukan campur tangan salah, dan kalau itu bukan membangkitkan isu agama secara salah, saya tidak tahu apa contoh lagi yang boleh digunakan. Ngakomeng pun sanggup pula membuat kenyataan selepas itu seperti yang dipetik. Kononnya jangan dikatakan kerajaan campur tangan dalam urusan ini. Macam mana tak kata? Sememangnya bukti campur tangan. Ngakomeng kena faham. Kalau dia tak tahu undang-undang kedaulatan undang-undang, dia tak tahu undang-undang administratif, jangan cakap. Jangan cakap. Jangan buka mulut seolah-olah dia yang betul. Sedangkan ini satu contoh paling buruk. Benda yang dah selesai. Pihak berkuasa keluar kompaun, mangsa telah bayar kompaun. Mangsa tak jadikan isu. Mangsa tak lawan pun perkara itu. Mangsa faham. Tiba-tiba menteri di kerajaan persekutuan suruh batalkan apa yang sudah dibayar. Tak munasabah dan salah. Dan di sinilah satu contoh terbaik di mana menteri tak kala sekarang ini cuba secara salah membangkitkan isu agama dan bangsa. Kerana apa yang dikatakan oleh Ngakomeng adalah menghasut kononnya pihak berkuasa menjalankan tugas mengikut agama dan bangsa. Itu salah. Besar kemungkinan, bukan besar kemungkinan, saya syorkan kepada Fahmi Fadil. Bahawa kalau hari itu dia mengatakan pihak polis boleh ziarah ke rumah, maka dia kena berani cakap serupa bikin. Dia wajib nasihatkan kepada kerajaan persekutuan, Anwar Ibrahim ataupun Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri, supaya mereka boleh mengesyorkan polis melalui Ketua Polis Negara mengambil tindakan terhadap Ngakomeng. Sebab Ngakomeng telah memungkiri apa yang Fahmi cakap. Bukan orang lain. Saya harap Ngakomeng dengar benda ni. Terutamanya Fahmi Fadil kena dengar benda ni. Sebab dia yang buka mulut secara salah.